Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya untuk minggu ni kita akan belajar bab wang, iaitu kita sambung lagi subtopik yang seterusnya. Sebelum ni kita belajar tambah, tolak, darab dan bahagi wang. Okay. Ini adalah doa belajar. Kamu pause dulu video, kemudian kamu bacalah doa supaya diberkati dan dirahmati oleh Allah ketika kita belajar. Okey, hari ini kita akan belajar dua tajuk. Yang pertama iaitu instrumen pembayaran. Apakah instrumen-instrumen yang kita boleh guna untuk bayar? Maksudnya, contohnya sekarang ni kita boleh pakai wang, itu yang paling utama lah. Dan kalau kita tengok sekarang ni, semua pakai kad lah, pakai bus lah, Touch and Go. Kalau kamu tak tahu, kamu kena tanya mak ayah kamu lah atau abang kamu. Seterusnya, soalan penyelesaian masalah. Are you ready? Okay, let's start. Okay, yang ni instrumen pembayaran, muka surat 126 buku tab, kamu boleh buka. Okay, yang pertama, apa maksud instrumen pembayaran ni? Bila kita nak beli barang, kita bayar pakai apa? Zaman dulu-dulu, kita pakai tunai. Biasanya tunai lah. Paling popular dulu tunai. Tunai ni maksudnya duit shilling atau duit wang kertas. Ataupun kita panggil wang fiat. Wang fiat kita panggil ni tak payah hafal lah. Mula-mula kita bayar tunai. Tunai ni macam kamu beli dekat kantin sekolah, kamu beli nasi lemak, bayar terus menggunakan wang kertas atau duit shilling. Ni biasalah. Yang kedua iaitu kad debit. Ni kad debit ni Ustaz tak ingat lah, mungkin dalam 10 tahun, 15 tahun kot diperkenalkan. Iaitu melalui akaun simpanan menggunakan. Maksudnya, dalam bank kamu, contohnya ada duit, contohlah RM500 kan. Duit ni, kamu tak perlu keluar. Ini kad lah, bayangkan ini adalah kad. Ini adalah kad. Maksudnya, kamu tak perlu nak keluarkan duit. Kamu bagi kad, slide ke atau sentuh, dia akan potong siap-siap dalam bank kamu. Faham Okey, seterusnya kad kredit. Apa maksud kad kredit? Kad kredit ialah belanja dahulu, bayar kemudian. Maksudnya hutang lah. Contohnya kita belanja 1 bulan 8 2021, hujung 31 hari bulan 8 baru, ataupun minta maaf, bukan 31 hari bulan 8 lah. Maksudnya dalam 1 hari bulan 9 baru kita bayar duit. Kita bayar secara kumpul lah. Kita beli barang. Contohlah beli barang, total dia RM1,000. Maksudnya kena bayar RM1,000 kat sini. Dan sekali dengan interest lah. Dia adalah. Dia bagi kemudahan, jadi kena bayar lah. Bukan RM1,000. Mungkin RM1,000 tambah dengan contohnya kena bayar RM80. Contohlah RM1,080 yang kita kena bayar. Itulah dia. Faham Seterusnya ialah perbankan internet. Apa maksud perbankan internet? Kita bayar transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Yang ini sangat popular. Sekarang kalau kamu tahu Shopee, semua pakai benda-benda ni kan. Maksudnya kita bayar, kita menggunakan ID internet. Kemudian kita guna, kalau kamu mungkin tak tahulah, kamu baru tahun 4 kan. Tak percaya, kamu pergi tanya mak ayah kamu, perbankan internet ni, contoh tanya ayah kamu kadang-kadang ada yang bayar yuran sekolah menggunakan perbankan internet. Boleh? Transfer ajak dia. Selalu dengar kan. Okey, seterusnya, instrumen yang kelima, muka surat 127 sebelah, iaitu kad prabayar. Yang ini bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula, top up. Contoh, kalau kamu tak faham kan, tahu tak kad Touch and Go yang ayah kamu guna ketika pergi lalu highway? Dia ada Touch and Go kan? Dia sentuh, boleh jalan. Maksud itulah dia. Sama lah macam ni. Ini gambar lelaki ni, dia pergi naik LRT ni biasa ni. Okay. Faham Seterusnya, iaitu e-dompet. Apa maksud e-dompet? Ini Ustaz nak cerita. Pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi tanpa tunai. Maksudnya dia tak guna tunai. Dia guna apa? Aplikasi di dalam peranti elektronik. Contoh yang sangat popular sekarang, bus. Minta maaf kalau salah eja. Touch and Go, e-wallet. Touch and Go. Okey, Touch and Go. Touch and Go. Banyak lagi lah. Ustaz tak ingat lah. Ustaz hanya biasa guna dua ni lah. Biasa Ustaz guna dua. Kejap
Okey, ini contoh bus Ustaz buka. Yang ni bus. Tak tahulah nampak ke tak nampak. Tu bus. Ni bus. Okey, dapat. Nanti kita boleh bayarlah duit. Contoh Jap. Ni bus. Ustaz ada duit dalam RM6.96. Maksudnya boleh bayar pakai ni. Betul ada Tashengo, e-wallet. RM14.71 kita boleh guna. Itulah maksud dia. Okey, faham tak percaya, kalau kamu tak faham juga tanya mak ayah kamu. Dia orang kadang-kadang guna, abang kamu guna. Kemudian cek ni adalah tu perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Biasanya cek ni dalam jumlah yang besar. Main RM500,000. Takkan kita nak pegang duit RM500,000 bagi-bagi. Contoh kita bawa dalam beg, kita nak bagi ke orang lain kan. Bahaya lah. Jadi dia menggunakan cek. Cek ni kertas. Cek ni ada satu kertas, dia ada tulis nilai, nama kamu, tanda tangan kamu, pergi tukar dekat bank. Kalau kamu perasan tengok ni. Pegawai bank ni ataupun staff ni lah, dia ada cek, dia tengah tulis. Dan yang terakhir iaitu wang pos. Apa maksud wang pos? Mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Pejabat pos ni dia keluarkan satu kertas. Contoh wang pos tu dia tulis RM100. Kita bayar pakai duit biasa, duit tunai. Nanti kertas ni pejabat pos akan bagi kita. Kita akan bagilah kat siapa-siapa yang menggunakan sistem wang pos ni. Ini cara lama lah wang pos ni. Biasanya sekarang ni diorang guna e-dompet, online dan sebagainya lah. Debit card. Sekarang paling popular yang inilah, e-dompet. Semua dompet ada dekat elektronik. Kita ada dekat phone kita sahaja. Menggunakan ini. Sekarang ni Ustaz dah tak bawa cash lah. Ustaz bawa handset saja, Ustaz scan terus bayar. Betul? Kamu pun pernah tengok kan, mak ayah kamu dan orang lain. Ini soalan lah. Nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan yang berikut. Isi minyak petrol boleh guna apa? Tunai. Apa lagi boleh? E-dompet boleh. Sekarang ada e-dompet. Kalau Petronas kan, dia pakai apa? Dia pakai Settle. Pernah tengok kan Settle? Pernah dengar kan? Kalau kamu tak pernah dengar, tanya mak ayah kamu Ustaz nak cerita kan, susah sikit. Kemudian kita boleh bayar secara debit, kad kredit. Boleh ke bayar pakai cek? Tak boleh. Minyak bukan sampai RM500,000. Tak boleh lah. Beli ikan di pasar, tunai. Ikan di pasar boleh tak kita pakai handset? Jarang lah, tak ada. Biasa tunai lah. Tak ada pakai kad tu, tak ada. Bayar bil telefon, e-dompet boleh. Transfer boleh. Transfer boleh. Lagi apa? Debit, kredit semua. Bayar bil telefon biasanya orang buat online. Ataupun nak bayar tunai. Biasa tunai semua boleh lah. Yang terakhir beli perabot. Ini macam-macam. Kredit boleh. Ni maksudnya yang ni boleh. Arah ni lah. Faham? Contoh kita nak beli kerusi kan. Dekat IKEA. Kita boleh pakai duit. Kita boleh pakai e-dompet. Handset kita. Pakai Tashengo. Kita boleh pakai kad debit. Kita boleh pakai kad kredit. Cek tak boleh. Cek tak adalah. Cek yang mana boleh? Contohnya kita nak beli peralatan sekolah yang banyak-banyak. Contohnya kita nak beli perabot, satu rumah perabot. Tu boleh lah kot. Tapi jarang lah pakai cek ni. Biasanya yang guna cek ni adalah syarikat-syarikat besar lah. Seterusnya muka surat 128. Hari ni ada 5 soalan saja. Ustaz pendekkan Jadual menunjukkan harga peralatan komputer yang dibekalkan oleh seorang pemborong ke 3 buah kedai komputer. Faham ayat ni? Gariskan isi penting. Ustaz gariskan isi penting 3 ni maksudnya penting ni. Nombor. Dia sebenarnya nombor 3. Maksudnya A, B dan C. Okey. Hitung jumlah harga peralatan komputer yang dibekal. Maksudnya disuruh tambah. Apa nak buat? Sebelum kita tambah, tengok dahulu ada tak titik perpuluhan di sini. Ada yang ni kan. Jadi kena wujudkan semua. Wujudkan dulu. Okey, kemudian nak buat apa? Ustaz serentak je lah. Okey, kita buat titik dulu. 1, 2, 3. Okey, dapat. Kemudian masukkanlah nombor. Mula-mula nombor yang atas sekali lah. 12,425. Atau nak ambil nombor paling besar pun boleh. Paling besar kalau kamu perasan 28,000 kan. Tak kisah, tak ada masalah. Ikut kamu punya
kesesuaian kamu ya. Sebab kamu bolehnya. Okey, kemudian RM19,899, kemudian RM28,170. Okey, tetapi yang ini nak letak apa? Letaklah sifar. Maksud sifar-sifar sin lah, dia tak ada sin. Okey, jadi kita tambah. Kita tambahlah macam biasa. Sepatutnya ustaz tak payah ajar pun tak apa ni. Kamu dah boleh dapat dah ni. Tapi tak apalah. Ustaz ajarlah terus. Maksudnya ustaz kira secara tepat. Secara cepat, minta maaf. 14, 9, 20, 246. Okey, RM60,400. Jawapan dia RM60,494.20. Okey, faham Okey, seterusnya adalah soalan yang kedua. Muka surat 129. Okey, semua buka Surat 129. Pada bulan Julai, bulan 7 lah kan. Anding membayar yuran pengajian anaknya sebanyak RM27,000. Ya, banyak Menggunakan wang simpanannya berjumlah RM85,640. Maksudnya anding jadi simpanan sebanyak RM85,600.40. Okey. Ni simpanan. Maksud simpan ni ada dalam bank dalam bank. Pada bulan pada bulan Julai dia guna. Maksudnya bila dah guna dia akan jadi tolak lah. Dah bayar, tolak lah. Contoh kita ada RM10. Kita ada RM10 contoh kan. Kita beli aiskrim harga RM3. Tinggal berapa? Tinggal RM7. Inilah kita panggil baki. Faham Okey, boleh Ni yang ringkas paling senang lah. Kemudian pada bulan Ogos, bulan 8, dia memasukkan cek. Masukkan cek ni wang tau. Wang cek yang kita cerita tadi kan. Bernilai RM33,565 ke dalam akaun. Akaun ni maksudnya apa? Bank Bank ayah dia, bank anding Maksud bila kita masuk duit dalam bank, apa jadi? Akan bertambah duit. Jadi kena operasi apa pula? Tolak ke tambah? Duit simpanan. Bertambahlah. Kita tambah dengan RM33,565. Jadi soalan dia, berapakah baki terkini yang ada di akaunnya? Memang ayat dia baki, bukan kita tolak dua-dua. Maksudnya contoh macam ni lah. Kamu ada RM10. Kamu belanja RM3, tinggal RM7. Tiba-tiba ayah kamu balik rumah, ayah kamu cakap, nah RM1 sebab kamu tolong ayah tadi. Jadi daripada RM7 tambah 1 akan jadi berapa kita punya simpanan baki terkini, maksudnya duit yang kita ada RM8. 7 tambah RM1, RM8. Macam itulah fungsi ni, samalah soalan ni. Sebelum kita nak buat soalan ni, pastikan tengok dulu ada tak titik. Yes, ada titik. Tetapi yang ni tak ada titik, jadi kita kena wujudkan letak di hujung macam biasa. Jadi nak buat apa? Kita selesaikan yang tolak dahulu. Yang mana kita letak titik dulu Kita letak titik dahulu. Ustaz tulis laju sikit lah sebab kita nak cepat sebab benda ni kamu dah belajar. Okey. Tolak 4, sifar, 6, 5 tolak 7 tak boleh, pinjam sebelah. Okey, 15 tolak 7, 8, 7 tolak 2, 5. Jadi dapat jawapan berapa? RM58,600.40. Belum settle. Kena tolak pula dengan RM33,500. Minta maaf, kena tambah. Minta maaf Kena tambah Kena tambah. Letak titik dahulu. Sebaris. 1, 2, 3. Minta maaf lah ustaz tulisan tak lawa sikit sebab kita nak cepat RM33,565. Kemudian kita letak sifar lah. Minta maaf, dekat sini dia ada 40 sen. Bawa daripada tadi 40 sen. Jadi tambah. Jangan cuai Jangan kamu tiba-tiba dia tulis tambah, kamu tolak. Itu bahayalah tu. 12, RM92,165.40.
40 sen. Tengok buku teks sama. Betul? Yes, betul. Faham Seterusnya. Ni tadi. Minta maaf lah. Ini ada dalam buku teks Ustaz lupa cerita. Mula-mula, nampak kot. Mula-mula dia tulis wang simpanan. Ada berapa? Ada RM85,604. Wang masuk lah, masuk duit simpanan. Lepas tu wang keluar. Bayar yuran kan, pengajian. Kemudian duit masuk lagi. Jadi mula-mula dia tolak kat sini. Wang keluar kan. Kemudian dia tambah pula kat sini sebab apa? Wang masuk. Faham Okay. Seterusnya muka surat 130. 130. Kos pemasangan kamera litar tertutup di sebuah rumah kedai ialah RM2,750. Sebuah rumah kedai. Apa maksud sebuah? Satu kedai. Ingat tu maksudnya satu Kamu belajar bahasa Melayu mesti tahu. Berapakah kos pemasangan yang sama bagi 8 buah? Maksudnya kalau satu rumah RM2,750. Kalau 8 rumah, maksudnya yang sama tau. Pemasangan yang sama. Maksudnya pemasangan rumah yang sama. Maksud dia kenalah darab dengan 8. Boleh je nak tambah. Tapi kena tambah 8 kali je. Kamu larat ke? Kamu nak tambah 8 kali. Sebanyak 8 kali. Ustaz tak adalah. Ustaz akan buat secara darab. Faham Jadi, buat operasi darab. Macam mana nak buat darab? 2,700, minta maaf. RM2,750 darab berapa? 8. So, kita lepas sifar darab 8, sifar 5 darab 8, 40. Okey. Boleh ni, adakah Ustaz nak tanya juga, takut kamu ni kadang-kadang, apa dia, terlupa juga. 7 darab 8 ke nak tambah dulu? Kena apa? Kena darab dahulu. Yes, betul. Bahaya tu. Tak risau dekat situ lah. Okey, yang ni berapa? 7 darab 8, 56. Tambah 4, 60. Dan yang terakhir 2 darab 8, 16. Tambah 6, berapa? 22. Jadi RM22,000 untuk berapa rumah? 8 rumah. Faham? Jika tak faham, kamu pause atau patah balik. Sebab YouTube kita boleh patah balik kan. Kamu terror lah benda ni nak ubah ni kan. Patah balik Seterusnya, soalan kedua terakhir Sudah cepat sikit. Sebuah syarikat memperuntukkan RM3,500 sebulan. Ni dia dah garis, highlight ni maksud ni isi penting untuk tabung kebajikan. Jumlah peruntukan setahun. Maksud setahun. Kalau sebulan, 1 bulan. Kalau setahun berapa bulan? Setahun berapa bulan? Setahun berapa bulan? 12 bulan. Betul. 12 bulan. Okey. Disumbangkan sama banyak ke 7 buah rumah kebajikan. Maksudnya, jumlah peruntukan yang dikumpulkan sebanyak 12 bulan ni, maksudnya 3,500 sebulan, 1 bulan. Jadi kena buat apa dulu? Mula-mula kita kena 3,500 darab dengan 12 dahulu. Betul? Kita darab lah. Kemudian dah darab, nak buat apa pula? Kena, soalan dia cakap apa? Hitung amount yang diterima oleh sebuah. Perkataan sebuah maksud 1 buah rumah kebajikan. 1 buah. Jadi, kamu kena kumpul dulu, darab dulu, kumpul duit dulu selama setahun. Kemudian bahagi sama rata kepada 7 rumah. Boleh faham Okey, apa nak buat? Darab lah macam biasa. Ustaz nak kira cepat sikit Kita kesetukan masa sebab Ustaz tak nak lama-lama sangat. Sifar 5 darab 2, 10 bawa naik atas, 3 darab 2, 6, 7. Ni kamu dah terti dah ni. Tapi tak apalah, Ustaz ajarlah. Takut kamu tak faham ke apa Sifar 5 darab 1, 5, 3 darab 1, 3. Sifar. 4. Okey. Dapat 42,000 selama berapa bulan? 12 bulan. Ataupun 1 tahun. Kemudian ada buat apa? Kena bahagi. Yes. Kena bahagi sama rata kepada berapa buah rumah kebajikan? 7. Bagilah dengan 7. Okey. Yang paling hampir adalah 42. Betul?
Sifar yang ke berapa? Yang ke-6. Tolak. Ni macam biasalah. Ni pun kamu dah boleh settle dah ni. Kamu kira secara cepat kan. Dan jawapannya berapa? 6,000. Okey, boleh Boleh faham Okey, dapat jawapan 6,000 lah. 6,000 ringgit untuk berapa rumah? Untuk satu rumah kebajikan. Faham? Inilah jawapan yang terakhir. Okey, yang terakhir soalan terakhir, muka surat 131. Kos mengubah suai rumah Encik Ming Hong ialah RM75,000. Oh, mahal tu. Kemudian dia membuat bayaran ansuran. Apa maksud ansuran? Ansuran ni bayaran bulanan. Bayar bulan. Kalau bayar kamu beli kereta mesti kena bayar bulan kan? Sebanyak 5 kali. 5 kali daripada RM75,000 ni bayarlah sebab bulan April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Berapa bulan ni? 5 bulan. Maksud kena bayar 5 bulan lah. 5 kali lah. Soalan dia, berapakah bayaran yang dibuat sehingga Jun? Soalan dia cakap sampai Jun. Apa maksud Jun? April, Mei, Jun. 3 bulan berapa? Apa nak kena buat? Kamu kena cari dulu sebulan tu dia bayar berapa. Jadi, kena buat apa? Kena buat RM75,000 dibahagi kepada 5. Bahagilah kepada 5. Kemudian, dapat untuk satu bulan berapa? Betul? Okey, contoh Ustaz kira secara cepat Kita nak cepat kan? Sebab takut buang masa. 1, 5. Ini semua kamu dah terreti tau. Sebab kita nak tahu teknik membaca soalan je. Ni sifar ni settle lah ni. Ustaz malas nak cerita ni. Tak perlu lah cerita. Jadi sebulan kena bayar RM15,000. Tapi soalan dia nak sampai Jun. Jun ni berapa bulan? April, Mei dan Jun. Berapa bulan? 3 bulan je dulu. Maksudnya lepas dapat jawapan ni, kamu kena darab dengan 3. Sebab 3 bulan, bukan 5 bulan. Dia nak sampai Jun saja. Jadi, 15,000 darab dengan 3. Sifar. 5 darab 3, 15. Bawah ni atas ni, 4. RM45,000. Dah dapat jawapan A. Boleh faham? Senang je. Soalan B. Ini soalan A Soalan B. Berapakah baki bayaran yang perlu dibayar selepas Jun? Maksudnya baki bulan apa? Bulan Julai, Ogos. 2 bulan. Macam mana nak kira cepat? Senang saja. Kalau sebulan RM15,000, maksudnya kalau 2 bulan, darab je lah dengan 2. Betul? Sebab lagi 2 bulan, Julai dan Ogos. Julai dan Ogos. 15,000 darab dengan 2. Minta maaf. Darab 2 kan? Sifar. 5 darab 2, 10. Bawah ni atas. 1 darab 2, 3. Jawapannya berapa? 30,000. Ada 2 cara. Cara yang kedua, kamu nak ambil 75,000, tolak dengan yang 45,000, dapat juga 30,000. Mana-mana. Ikut kreativiti kamu. Dia boleh juga buat RM75,000, tolak dengan RM45,000 yang kita dah bayar. Boleh juga. Sama je. Ikut kreativiti itu sebab math banyak cara. Itu saja. We are done. Thank you for participating. Have a great day ahead. Okay, jaga kesihatan semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.